Tadi pagi kita sudah bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sama dari sudut perjanjian lama. 刚才早上我们从旧约圣经来思考同样的一个题目。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang belum mendengarkan dan hendak mendengarkan silakan bisa disaksikan di YouTube. 如果你们没有听刚才早上的道理呢，可以从 YouTube 去听。 Dan pada sore hari ini kita akan melihat tema yang sama dari sudut perjanjian baru. 今天下午我们会从新约圣经来思考同样的题目。 Kita akan merenungkan tema walking in the Holy Spirit. 我们的题目就是在圣灵里行走。 Ya, mari kita melihat di dalam Alkitab kita Galatia 5 ayat 22 sampai 26. 经文取自加拉太书第5章22到26节。 Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. 加拉太书第5章22到26节。 Kita akan baca dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文读，然后中文。 Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. 圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。 Ada sebuah sungai yang permukaannya sudah membeku di musim dingin. 有一条河呢，在冬季已经结了厚厚的冰层， Dan es yang berada di permukaan sungai itu terbukti aman untuk dilewati. 这层冰已经被证明是坚固而安全，可以供人通行。 Namun setiap orang yang berjalan di atas permukaan sungai itu memiliki cara yang beraneka macam. 但是走在这冰面上的人却各不相同。 Ada yang merangkak dengan penuh ketakutan. 有的人因着害怕而匍匐前行， Ada yang berjalan dengan penuh keraguan. 有的人却犹豫不决的慢慢的行走， Namun ada juga orang yang berjalan dengan tenang dan penuh sukacita. 也有人平静而且喜乐的行走。 Bahkan ada yang berlari di atas permukaan sungai tersebut. 有些人甚至是跑着。 Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan itu semua? 是什么使他们不同呢？ Mereka berjalan di atas permukaan yang sama. 他们同样的走在这个冰面上， Landasan dan dasar yang sama. 他们的基础是一样的 Yang membuat perbedaan bukan karena esnya. 使他们不同的不是它的冰， Sesungguhnya mereka juga sudah tahu bahwa permukaan daripada sungai itu sudah mengeras. 其实他们都知道那个河水已经结成冰了， Tetapi yang membuat perbedaan adalah kepercayaan mereka. 使他们不同的是他们的那种信心程度。 Ketika mereka berdiri di atas dasar yang sama, respon mereka berbeda. 他们虽然站在同样的基础，但是他们的反应却不一样。 Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian orang-orang percaya. 在我们的属灵生活也是一样， Mereka mengerti firman Tuhan. 他们明白神的话语， Mereka mengetahui pimpinan daripada Roh Kudus. 他们也晓得圣灵的引导 Dan mereka mengetahui adalah dasar yang kokoh. 他们站在稳固的基础上。 Banyak orang percaya sudah mengetahui ini 很 semua. 多基督徒知道这件事， Tetapi masalahnya mengapa ada orang hidup di dalam dunia ini penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan? 问题是为什么有这么多的基督徒心里不安，而且非常焦虑呢？ Seakan-akan dasar yang mereka tahu itu tidak cukup
untuk menopang dan menolong kehidupan mereka. 就好像他们所知道的那个基础呢，不足以扶持帮助他们。 Hari ini firman Tuhan hendak mengajak kita berjalan di dalam iman bukan dengan cara merangkak. 今天神的话要提醒我们，要靠信心行走， Tetapi- 不是以这个爬着走的。 Tetapi berjalan dengan penuh kepercayaan, berjalan bersama Roh Kudus. 我们要以信心与圣灵同行。 Mari kita melihat di dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi, 让我们一起来看刚才的经文， ada 3 kebenaran yang bisa kita pahami. 我们要学习3项的真理。 Kebenaran yang pertama, 第一点， buah Roh Kudus bukan 9 karakter, tetapi 1 karakter Kristus. 圣灵的果子并非9种品格，而是一个基督的品格。 Firman Tuhan berkata buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。 Firman Tuhan tidak mengatakan buah-buah Roh Kudus. 圣经并没有告诉我们这个圣灵的这个种种果子 Ini bukan berarti dalam bentuk jamak, bukan. 这告诉我们圣灵的果子不是复数的 Tetapi buah roh dalam bentuk tunggal. 圣灵的果子是单数的。 Ini memberitahu kepada kita, 这告诉我们 Roh Kudus tidak menghasilkan 9 hal yang terpisah. 圣灵没有产生9个彼此分开的东西 Dia，menghasilkan 1 karakter, 它结出的是一种品格， yaitu karakter Kristus 也就是基督的品格。 yang memiliki 9 warna di dalamnya. 它有9种不同的光彩。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali orang Kristen dan mengerti firman Tuhan ini salah mengerti. 很多时候基督徒误解神的话， Dia mengatakan tahun ini aku target untuk lebih sabar sesuai dengan buah Roh Kudus. 他们说我今年的目标要学习更忍耐， Aku- 就好像圣灵的果子一 Aku 样。 harus lebih mengasihi dari tahun yang lalu. 我要比去年更加的有爱心， Aku harus melatih penguasaan diri. 我要操练节制。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， itu diibaratkan kita menempel daun plastik di sebuah pohon yang kering. 这就好像我们把塑料叶子贴在一棵枯的树上， Daun kelihatannya hijau, 它的叶子看起来绿的， tetapi sesungguhnya dia tidak hidup. 但其实却没有生命。 Seorang bayi yang sehat, 一个健康的婴孩， orang tua tidak perlu memaksa bayi itu cepat panjang, cepat bertumbuh. 父母不需要勉强他要长得快， Mama disuruh tarik tangannya, ayah disuruh tarik kakinya supaya cepat panjang, cepat besar. 妈妈也不需要去拉他的手，爸爸拉他的脚，使他们长得快。 Tugas daripada orang tua hanya memberikan susu dan makanan bergizi bagi bayi. 父母的责任就是给他们喂奶，然后给营养的食物， Bayi itu akan bertumbuh dengan sendirinya. 婴孩就会自然的成长， Dan pertumbuhan akan muncul dari dalam. 他会从它里面自然的成长。 Demikian juga Bapak Ibu Saudara berbicara tentang buah Roh Kudus 讲到圣灵的果子也是一样， yang hidup di dalam kita. 就是活在我们里面。 Oleh sebab itu pemahaman ini harus memberitahu pada kita, jangan kita berusaha dengan cara kita. 这样的理解使我们不单靠自己的努力， Tetapi cobalah berpikir, 我们要这样想： apakah aku senantiasa hidup di dalam Kristus? 我是否常常在基督里活着？ Apakah saya senantiasa membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan 我 saya? 是否常常让圣灵来引导我的生 Karena 命？ Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas 因 sekali, 为主耶稣很清楚的告诉我们， di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 在我以外，你们不能做什么。 Buah Roh Kudus ini hanya bisa hidup bila kita tinggal di dalam Kristus. 只有当我们住在基督里，才能够结出圣灵的果子。 Oleh sebab itu kita jangan dan tidak perlu bertanya buah roh mana lagi yang perlu saya perhatikan. 所以我们不需要去问应该注意哪些圣灵的果子， Tetapi seberapa dekat dengan aku
dengan sumber hidup itu. 我们要问的是，我们与生命的源头有多么的亲近？ Keintiman kita dengan sumber hidup itulah yang menghasilkan karakter Kristus. 我们与生命的源头的那种亲密，将影响我们的品格。 Dan karakter Kristus itulah buah Roh Kudus yang kita hasilkan. 基督的品格就是我们所结出的圣灵的果子。 Pohon mangga pasti buahnya mangga. 芒果树肯定是结出 Pohon 芒果， durian pasti buahnya 榴 durian. 莲树肯定结出榴 Pohon 莲， jambu pasti buahnya jambu. 水翁树肯定结出水 Dari 翁 sumbernya pasti akan menghasilkan buahnya. 啊。这果子是从它的源头结出来的。 Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. 我们的属灵生命也是一样。 Ketika hidup kita bersumber daripada Kristus, 如果我们的生命源自于基督， maka akan menghasilkan karakter Kristus di dalam kehidupan 就 kita. 会结出基督的品格。 Karakter Kristus itulah buah Roh Kudus di dalam kehidupan 基 kita. 督的品格就是我们圣灵所结出来 Jadi 的果 Bapak Ibu 子 Saudara, ini sesuatu yang harus kita perhatikan. 啊！我们必须留意这一点。 Berapa banyak orang berpikir saya tidak memiliki kasih. 很多人以为自己没有爱心， Tapi saya sepertinya sudah punya kesabaran. 但是我好像已经有忍耐的心， Iya, seakan-akan tidak satu buah. 好像是不是同 Seakan-akan ada Iya, 9 buah yang ada. 啊，好像有9个果子， Dan 9 buah ini sepertinya terpisah-pisah. 而且这9个果子好像是这个分开的。 Bapak, Ibu, Saudara yang 亲 terkasih. 爱的弟兄姐妹， Ketika kita hidup di dalam Kristus, 当我们在基督里活着， secara otomatis buah yang tercurah adalah seperti karakter Kristus. 那我们所结出来的果子就好像基督的品格， Ini poin pertama. 这是第一点。 Untuk melatih keintiman kita dengan sumber hidup itu sendiri. 我们要操练与生命的源头有亲密的关 Poin 系。 yang kedua, 第二点， daging sudah disalibkan. 我们的肉体已经同定十字架， Artinya hidup kita tidak lagi diperbudak hidup yang lama. 意思是说，我们的生命不再被这个旧的生命所捆绑。 Galatia 5 ayat 24 memberitahu kepada kita. 加拉太书第5章24节告诉我 Barang 们， siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。 Dalam ayat ini ada sebuah kata yang sangat-sangat penting, yaitu kata telah. 在这节的经文里面有一个很重要的字，就是已经 Di sini tidak menuliskan akan 啊，这里并不说将 atau memberitahu pada kita kalau kuat. 啊，也没有说如果强， Tetapi kata telah itu menunjukkan sudah selesai. 已经这个词告诉我们已经完成了。 Hal ini memberitahu kepada 这 kita 告诉我们， pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, 当我们相信耶稣的时候， bos lama kita sesungguhnya sudah dipecat. 我们旧的主人已经被开除了， Keakuan dan keinginan daging saya sudah dimusnahkan. 我们的自我、我们的肉体情欲已经被摧毁了。 Segala amarah, iri hati, hawa nafsu, gengsi, semuanya sudah digantung dan disalibkan di atas kayu salib. 我们的面子、我们的肉体情欲、我们的愤怒已经同定十字架了， Disalibkan bersama dengan Kristus. 已经与基督同定十字架。 Ada seorang office boy 有一个办公室的助理， yang selama ini bekerja di sebuah kantor. 他在一间办公室里工作， Dia punya manajer yang sangat kejam. 他有一个非常残酷的经理， Dia selalu memarahi office boy ini 他常常骂这一个助理， dan berlaku kasar terhadap office boy ini. 而且对他非常的暴躁， Sehingga office boy ini setiap hari di bawah tekanan. 所以这位办公室的助理呢，都活在压力里面， Sedikit salah dimarahin. 做一点的错就被大骂一顿， Sedikit lambat dibentak. 他慢一点就被骂， Sehingga office boy ini merasa takut. 所以他很害怕。 Suatu hari terdengar manajer ini dipecat karena tidak jujur.
有一天呢，因为这位经理不老实，就被开除了 Sudah tidak bekerja lagi. 啊，他已经不做了， Meja kerjanya atau meja kantornya sudah kosong. 他的桌子、椅子是空的。 Kekuasaan manajer itu sudah selesai. 这位经理的权柄已经没有了， Seharusnya si office boy itu bekerja dengan tenang. 这位办公室的助理应该可以好好的工作 Harusnya，dia sudah bebas dari tekanan. 他应该已经脱离了这个压力。 Tetapi herannya, 但是奇怪的是， keesokan paginya dia tetap datang seperti biasa 明天早上他还是照旧来到工作， dengan penuh ketakutan dia menyeduh kopi 他一种害怕的感觉去泡咖啡， dan meletakkan kopi itu di atas meja manajernya. 仍然把咖啡放在经理的桌上， Dia masih merasa tegang, 他还是很紧张， seolah-olah manajernya akan datang memarahi dia. 似乎他的经理会继续来骂他。 Bahkan terngiang-ngiang di dalam pikirannya mendengar amarah yang kasar daripada 在 manajer. 他的思想里，我不断的浮现出那个经理的这个责骂， Padahal manajernya sudah dipecat dan tidak bekerja lagi. 事实上，这位经理已经被开除了， Bukankah ini sesuatu yang aneh? 这岂不是一件非常奇怪的事吗？ Namun itulah yang menjadi gambaran kehidupan kerohanian orang percaya. 但这就是我们基督徒的一种写照。 Sesungguhnya dosa dan kesalahan kita sudah disalibkan di atas kayu salib. 其实我们的罪恶、错误、罪孽已经被钉死在十字 Tetapi 架上。 berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan masih merasa takut dan gelisah untuk dosanya. 但是很多的基督徒仍然为着自己的罪感到不安， Seolah-olah dosa itu berkuasa atas hidupnya. 似乎他们的罪还是掌管他们的生命。 Oleh sebab itulah dia akan merasa tidak damai di dalam kehidupan 所以 dia. 他们常常感到没有平安 Sehingga dia juga kembali bisa marah. 啊，所以他们容易发怒， Sehingga dia juga sering iri hati. 他们常常妒忌 Dan keinginan daging menariknya kembali. 啊，他们被自己的肉体情欲所牵引 Dan akhirnya dia berkata, aku ini memangnya orangnya begini. 啊，所以他们说我本来就是这样， Bohot toh. 没办法 Memang begini. 啊，就是这样， Sehingga tidak merasa aku ini hidupnya sudah diubahkan. 所以他们并不觉得自己的生命已经被改变， Masih di dalam bayang-bayang kehidupan yang lama. 他们还是活在旧生命的阴影里面。 Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Seharusnya secara iman kita berkata di dalam hati kita. 其实我们要凭信心在心里说 Hai dosa, kamu tidak lagi berkuasa atas hidupku. 啊，罪恶，你不再掌管我的生命， Aku ini milik Kristus. 我是属于基督的， Roh Kudus tinggal di dalam aku. 圣灵住在我里面。 Ini bukan sebuah sugesti di dalam diri kita. 这不是我们在我们自己里面的一种暗示， Ini adalah sebuah langkah iman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 这是我们信心的步伐，也就是按照神话语的信心步伐。 Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. 让我们想象一下， Saat Anda berada di kemacetan. 当我们面对堵车的时候， Dan pada saat Anda tidak menemukan tempat parkir. 或者当我们找不到停车位的时候， Apakah Anda juga ingin merasa marah dan emosi? 你是不是会感到要生气呢？ Ketika engkau hendak marah, bisikkan di dalam hatimu. 当你要生气的时候，就要在内心这样说： Kristus hidup di dalam aku. 基督活在我里面， Aku telah dibebaskan dari keinginan daging. 我已经解脱身体上的情欲， Aku telah dibebaskan dari emosi dan amarah. 我已经摆脱我的愤怒。 Ketika kita berpikir demikian, 当我们这样想的时 kita 候， membiarkan Roh Kudus memimpin hidup 我 kita. 们就让圣灵来带领我们的生命。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 所以主所爱的弟兄姐 Ketika 妹， kita ingin kembali kepada hidup yang lama, 当我们要回去旧的生命的时候， mari mohon Roh Kudus yang menuntun kehidupan, 我们求圣灵来引导我们的生命， yang memberikan kita kekuatan 他会给我们力量， untuk hidup baru
让我们过着新的生命， menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. 结出圣灵的果子。 Ini poin yang kedua. 这是第二点。 Poin yang terakhir, 最后一点， berjalan di dalam Roh Kudus dimulai dari langkah kecil, bukan lompatan jauh. 在圣灵里行走是从小步开始，不是远距离的跳跃。 Ayat 25 memberitahu pada kita, 第25节告诉我们， jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga berjalan oleh Roh. 我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。 Kata berjalan dalam bahasa aslinya, 行走这个词在原文， itu artinya berbaris rapi, 它的意思就是按队列行进， melangkah dengan teratur, 有秩序的迈步， mengikuti komando yang ada. 遵从指挥， Bukan dengan loncat-loncat atau berlari-lari, 不是以一种跳跃的方式， tetapi sebuah langkah kecil yang konsisten. 是一种持续不断的小步， Setiap hari, 每一天 perlahan, 慢慢的， tapi pasti. 但是却肯定的。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar orang yang suka cakap kotor. 我不晓得你们有没有听过有些人喜欢说脏话。 Di Medan ini, di dalam pergaulan, di pasar-pasar, seringkali kita mendengar cakap kotor. 在棉兰，在市场，我们听到很多人讲脏话， Sedikit kesal, cakap kotor. 一点生气就说脏话， Selagi bercanda, juga keluar cakap kotor. 开玩笑的时候也说了脏话， Seakan-akan ini adalah sesuatu yang wajar. 看起来这是很正常， Dan bahkan terjadi secara refleks. 而且是一种很自然的反应 Celakanya tanpa dia sadari. 啊。糟糕的，他也没有意识到 Ya, banyak teman-teman saya seringkali yang belum percaya pada Tuhan masuk ke kantor saya. 啊。很多时候呢，我有一些朋友还不信主，来到我的办公 Ya, 室 waktu ngobrol-ngobrol, 啊，在谈话的时候 ya tiba-tiba dia tertawa, 啊，突然间他就大笑 dia cakap kotor. 啊，然后脏话就出来了。 Ya, enggak tahu lah ya yang kantor sebelah mendengar atau tidak. 啊，不知道隔壁的办公室有听到吗？ Ya, coba bayangkan kantor di sebelah mendengar. 啊，让我们想象一下，隔壁的这个办公室的人也听到。 Ya bersyukurlah ya, pasti teman di sebelah juga tahu ini teman belum percaya pada Tuhan. 啊，当然，隔壁的办公室也知道这些朋友还没有信主。 Kalau kita menemukan orang yang demikian, 如果我们发现有这样的人， yang suka cakap kotor, 喜欢说脏话 bahkan ketika cakap kotor tanpa dia sadari, 啊，他说脏话是一种自然的反应。 suatu hari dia percaya kepada Tuhan 有一 Yesus. 天，他信了主耶稣， Ya, harusnya hidupnya sudah mulai diubah. 他的生命应该是开始被改 Dia 变。 tahu mulutnya bukan milik dia lagi. 他知道嘴巴不再属于自己， Mulutnya ini sudah milik Tuhan, 他的嘴巴是属于主的， bukan lagi milik dosa. 不再属于罪的。 Oleh sebab itu di dalam keseharian 所以 dia, 在他每天的生活里面， di dalam kebiasaan itu mungkin saja bisa muncul. 在他的生活习惯里可能还会出现。 Saat dia tersandung, 当他跌倒 mau muncul cakap kotor lagi. 啊，他可能要在说脏话 Dia langsung ingat aku ini sudah percaya Tuhan. 啊，他就记得自己已经信主了。 Saat dia emosi, 当他生气的时候 cakap kotornya sudah di ujung lidah. 啊，他的这个脏话已经在嘴边， Dia harus mengendalikan dirinya. 但他要控制自己。 Saat bercanda dengan teman. 当他与朋友开玩笑 Dan candaan itu yang berhubungan dengan porno, itu bisa membuat orang tertawa. 那会讲一些使人笑出来的那些脏话。 Tetapi kalau dia tahu aku ini sudah percaya Tuhan 但 Yesus, 是如果他知道自己已经信主了， dia akan ngerem untuk tidak lagi menyampaikan candaan kotor sekalipun bisa membuat orang lucu. 他就会控制自己不去说那些色情或者是脏话，使人这个笑。 Semua ini bermula daripada hal-hal yang kecil. 这一切都从小事开始， Bermula daripada momen-momen yang sederhana. 就是从一些很普通的时刻。 Jadi hidup di dalam roh bukan hanya pada saat
di dalam ibadah. 所以在圣灵里活着，不只是在崇拜里面， Bukan pada saat kita bernyanyi atau mendengarkan firman 不 Tuhan. 只是在我们唱诗赞美听神的话语 Tetapi 的 di 时候， dalam keseharian kita, di dalam hal-hal yang paling sederhana. 而是在我们每一天的生活里面， Saat kita mungkin hendak bereaksi secara spontan. 当我们有一种自然的反应的时候， Kita harus diingatkan. 我们要被提 Pimpinan 醒。 Roh Kudus yang menolong kita untuk mengendalikan diri, untuk menguasai diri kita. 圣灵的引导使我们能够控制自己， Hidup di dalam roh memberikan kepekaan rohani dalam hidup kita. 活在圣灵里，使我们有一种属灵的敏锐感， Sehingga hal-hal yang sekecil apapun kita akan perhatikan. 让使我们可以去留意那些细小的事情 Tidak。akan berbicara sembarangan. 我们不会随便说话， Tetapi berkata-kata dengan sadar dipimpin oleh Roh Kudus. 我们是靠着圣灵的引导，清楚的说话。 Suatu hari mama memberitahu saya susu yang biasa diminum sudah habis. 有一天，妈妈告诉我，她喝的牛奶已经完了。 Akhirnya saya pergi ke toko susu untuk membeli susu. 我就去店要去买牛奶。 Saya juga biasanya minum itu susu beruang. 我自己也常常喝那个熊奶。 Kalau tengah malam ataupun malam hari lapar, saya biasa tuangkan air panas dengan susu itu untuk diminum. 我平常在晚上如果肚子饿的时候呢，我就会喝那个熊奶加一点热水。 Pada saat saya hendak beli itu susu beruang, 当我要买这个熊奶的时 saya 候， lihat di rak biasa tempat susu beruang itu kosong. 我看架子已经没有奶了， Sehingga saya tidak membeli susu beruang. 所以我没有买那个熊奶， Saya hanya membeli beberapa kotak susu buat mama. 我只买了几盒给妈妈的牛奶。 Pada saat saya di kasir, 当我到那个柜台要付钱的 hendak 时候， membayar, 当我要付钱的时候， ada 2 orang kasir wanita. 有两个会计， Dia bertanya kepada saya, 他问我说， susunya siapa yang minum bang? 他说牛奶是给谁喝的呢？ Ya saya jawab dengan biasa, ini susu untuk mama saya. 我就回答是给我妈妈喝的。 Lalu sambil senyum-senyum lihat temannya, dia tanya sama saya, 然后他们就微笑着在问我一个问题： abang biasa minum susu apa? 你平常喝什么奶呢？ Bapak ibu saudara, 亲爱的弟兄姐 ini 妹， biasanya kalau bapak-bapak yang iseng menjadi candaan, ini bisa menjadi candaan yang negatif. 如果呢有些弟兄他们喜欢开玩笑呢，就会朝向那个负面的开玩 Saya 笑。 tahu 2 kasir ini juga mungkin bercanda memancing sesuatu yang negatif. 我知道这两个人呢，他们是在诱惑我去开那些负面的开玩笑。 Lalu saya berkata dengan tegas kepada dia, 我就很这个严厉的回答他 saya 们。 katakan saya biasa minum susu beruang, tapi saya melihat sudah tidak ada lagi. 我平常是喝那个熊奶，但是这里没有了 Apa sudah habis? 已经没 Saya 有。 langsung menstop untuk tidak terpancing ikut apa yang dia inginkan. 我就这个没有继续讲下去，我没有被他们这个诱惑去讲他们 Tetapi 所要 bukan 的。 tidak mungkin banyak orang Kristen terpancing untuk hal yang demikian. 但是很多基督徒会陷入这样的陷阱 Dan ini dijadikan sebuah lelucon yang membuat orang tertawa. 这样的开玩笑可能会使很多人笑。 Tetapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk peka secara rohani dalam hal-hal yang sederhana. 但是今天我要大家学习在属灵上有那种敏锐感 Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, 被圣灵带领 dia 的 akan 人， belajar untuk peka untuk hal-hal yang boleh diucapkan dan tidak boleh diucapkan. 他们会敏锐，晓得哪些事是可以说，哪些不可说。 Kita harus juga belajar di langkah-langkah yang kecil, tidak harus langkah yang besar. 我们要从小步开始来学习 Coba Bapak Ibu Saudara lihat di WhatsApp daripada sekolah kita, 让我 teman 们 sekolah kita. 我们来看那个 WhatsApp 群组的那个短信， Mungkin juga ada WhatsApp yang berbau porno.
可能有一些的短信是跟这个色情有关。 Kalau Anda ikut terlibat nimbrung di dalamnya, 如果你参与其中， sekalipun Anda hanya satu kali, 哇，即便你只有一次， sesungguhnya Anda tidak bisa lagi menjadi kesaksian di tengah-tengah mereka. 其实你已经在他们当中失去了你的见证。 Oleh sebab itulah kita harus berhati-hati 所以我们要谨慎。 saat kita berkata-kata, 我们说话的时候， saat kita mengetik WhatsApp kita. 我们在打字的时候， Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi 所以 Tuhan, 弟兄姐妹， ketika kita hendak melakukan sesuatu, 当我们要做某些事的时候， berhentilah sejenak. 我们要暂停下来， Pikirkanlah sebentar, 好好的思考， apakah ini dikehendaki oleh Tuhan atau tidak. 这符合神的心意吗？ Apakah yang saya lakukan ini, perkataan yang saya ucapkan ini membangun atau tidak. 我所说的话能够造就人吗？ Apakah yang saya ucapkan ini mencerminkan hidup Kristus di dalam aku. 我所说的话能够反映出基督在 Ini 我里面 semua 吗？ memberitahu pada kita bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. 这一切都告诉我们，我们的生命被圣灵引导。 Pekala terhadap hal-hal yang kecil dan sederhana di dalam kehidupan kita. 我们要在生活上的小事上学习敏锐。 Bapak Ibu Saudara, tadi pagi kita sudah mendengarkan hidup di dalam roh bukan berarti hidup di dalam kesempurnaan. 刚才早上我们已经学习，在圣灵里活着，并不代表我们的生活 Hidup 完全。 dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin saja kita masih bisa jatuh. 在圣灵里活着的人有可能会跌倒， Sama seperti Raja Daud 就好像大卫王， yang hidup dipenuhi Roh Kudus. 他被圣灵充满， Dipimpin oleh Roh Kudus. 被圣灵引导， Dia jatuh ke dalam dosa. 但却跌倒犯 Dia 罪。 berzina, 他犯了奸 dia 淫， merencanakan pembunuhan. 而且计划这个 Dosa 谋 yang 杀， besar. 这个大恶。 Tetapi Taat. ketika dia ditegur oleh Tuhan, 但是当主责备他的时候， dia tidak mencari alasan untuk pembelaan diri. 他没有找借口来辩护自己， Dia mengakui dosanya. 他承认罪。 Dan kita bisa melihat di dalam kitab Mazmur ada satu pasal pengakuan dosa daripada Raja Daud. 而且在诗篇里面，其中有一篇是这个大卫王的忏悔录。 Firman Tuhan tidak menyembunyikan dosa daripada tokoh agung di dalam Alkitab yang bernama Daud. 圣经并没有把这个伟大的人物大卫的罪恶隐藏起 Ini 来， menjadi pembelajaran rohani bagi kita. 这成为了我们的一个属灵的 Akhirnya 功课 Daud bertobat. 啊！大卫后来悔改， Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus 一位有圣灵引导的人， bisa saja jatuh ke dalam dosa, 有可能陷入罪中， tetapi tidak mungkin hidup di dalam dosa. 但是他不会活在 Roh 罪中。 Kudus akan menegur dia, 圣灵会责备他， membuat dia gelisah akan dosanya, 使他为自己的罪感到 membuat 不 dia 安， bertobat, 引导他悔改， hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kenan. 然后会按照上帝的旨意而 Oleh 活。 sebab itulah Daud dikenal sebagai pribadi orang yang berkenan kepada Tuhan. 因此呢，圣经告诉我们，大卫是合神心意的人。 Orang yang berkenan kepada Tuhan bukan orang yang sempurna. 合神心意的人，并不是完美的人 Tetapi orang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus 啊。合神心意的人是由圣灵引导的 dan 人， ditegur oleh Roh Kudus 被圣灵责备， dan dia menaatinya. 而且他愿意顺服。 Inilah perbedaan Daud dengan Saul. 这就是大卫和扫罗王 Inilah 的 yang 不 menjadi 同之处。 pembelajaran rohani di dalam 这 kehidupan. 也成为我们属灵的功课。 Oleh sebab itu pada pagi hari 所以今天下午 ketika Anda bangun tidur, 当我们起床的时候 berdoalah kepada Tuhan. 我们就要向神祷告。 Tuhan ajarilah saya 主啊，求你教导我， melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan berkati pada hari ini. 行你所祝福、所喜悦的事情。 Pimpin aku di dalam kehidupan sesuai dengan kehidupan Kristus. 求你引导我们过着好像耶稣基督的生活， Baik dalam perkataan dan tindakanku. 就是在我的言语举止里， Biarlah Kristus nyata dalam hidupku. 让基督彰显在我的生命里头。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saya selalu bertanya kepada peserta pembinaan.
我常常问参加这个讲座会的人 Seringkali orang Kristen waktu pagi dia berdoa demikian. 很多时候基督徒早上起来这样祷告， Tuhan berkatilah apa yang saya lakukan pada hari ini. 主啊，求你祝福我今天所要做的事。 Saya tidak tahu apakah Anda juga berdoa demikian. 我不知道你们也常常如此祷告。 Tuhan berkatilah apa yang saya lakukan pada hari ini. 主啊，求你祝福我今天所要做的事。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita, 但是今天神的话语告诉我们， Tuhan ajarilah saya melakukan apa yang Tuhan berkati pada hari ini. 主啊，求你教导我去做你今天所要祝福的事。 Apa bedanya? 有什么不同呢？ Ketika engkau berkata, Tuhan berkatilah apa yang saya lakukan pada hari ini, 当你说主啊，求你祝福我今天所要做的时候， itu artinya Anda sudah merencanakan sesuatu untuk dikerjakan. 这表示你已经计划要做某些 Lalu 事， minta Tuhan berkati. 然后求主祝福。 Itu artinya doa yang egosentris. 这就是所谓的以自我为中心的 Saya 祷 sudah 告。 merencanakannya, 我已经计划好 saya 了， hendak melakukannya, 我要去做了， saya minta Tuhan berkati. 我请主来祝福。 Tetapi doa yang benar adalah, 但是正确的祷告是 Tuhan ajarilah saya 主啊，求你教导我 melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan berkati pada hari ini. 遵行神今天所要祝福的事。 Ini adalah theosentris, 这就是以神为中心的祷 bukan 告， egosentris. 不是自我中 Oleh 心 saya 的 itu 祷 Bapak 告。 Ibu Saudara dikasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐 orang 妹， yang dipimpin oleh Roh Kudus 一个有圣灵引导的 akan 人， mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. 会把上帝放在他生命中一切的优先。 Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita sekalian. 愿今天下午神的话祝福每位， Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Hingga musuh kalian pokok. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sekali lagi menegur dan mengingatkan kami. Agar kami senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, tolong kami untuk selalu peka di dalam kehidupan kami sehari-hari. Peka akan pimpinan Roh Kudus, membedakan manakah kehendak Tuhan, manakah yang boleh kami katakan, dan manakah yang tidak boleh kami lakukan. Biarlah seluruh hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami ditegur, kami menerima dan bertobat kembali kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kalau hidup kami boleh seperti Raja Daud, disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.